Al-Fatih merupakan seorang pemimpin yang sangat muda usianya sewaktu beliau berjaya menaluki Konstantinopel yang merupakan mercu tanda ataupun pusat pemerintahan Byzantine, Roman Byzantine. Ini adalah kisah yang sangat besar untuk kita fahami, khususnya dalam dunia akhir zaman pada saat ini, untuk memahami realiti di sebalik usaha, di sebalik banyak perkara yang tersembunyi. Selamat pagi semua, saya sedang menuju ke lokasi yang paling penting ya dalam sejarah peradaban dan perkembangan peradaban Islam, iaitu saya menuju ke Menunu ke Fatih Mosque ataupun Masjid Muhammad Al-Fatih yang merupakan pejuang Islam yang telah berjaya membebaskan Konstantinopel dan hari ini dikenali sebagai Istanbul. Sampai di sana nanti saya akan sambung lagi. Perjalanan yang agak panjang daripada bahagian Asia menuju ke bahagian Eropah, kerana Masjid Muhammad Al-Fatih berada di kawasan Eropah, Istanbul. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk melakukan perjalanan yang khusus, kerana pada hari ini juga merupakan istimewa kepada rakyat Turki, Hari Kemerdekaan Pembebasan. Jadi bertepatan dengan pembebasan Konstantinopel, maka perjalanan masa bayu menuju kepada destinasi sosok jasad yang telah disemadikan untuk berkongsi bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Keindahan bandar Istanbul ataupun pernah dikenali sebagai Konstantinopel sangatlah luar biasa. Kepada yang belum pernah pergi, saya menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan berusahalah untuk datang ke sini untuk melihat bagaimana keindahan kejadian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memisahkan dua benua, Eropah dan benua Asia, dengan satu selat yang dinamakan Bosporus, yang juga menjadi sebagai satu titik pertemuan di antara tanah barat dan tanah timur. Indah tetapi penuh dengan makna-makna dan rahsia yang perlu kita rungkai, khususnya persoalan yang berkaitan dengan akhir zaman. Sesungguhnya perjuangan bukanlah sesuatu perkara yang hanya sekadar pada bibir ataupun sebagai satu laungan. Ia memerlukan suatu perancangan yang disertakan dengan keazaman dan keyakinan berbalik kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Bukan mudah dalam usia yang muda, yang masih lagi baru menaiki tahta sebagai pemerintah, untuk merealisasikan impian yang telah diusahakan oleh lebih ramai pemimpin-pemimpin terdahulu dan mereka tidak berjaya. Maka apakah ramuan yang ada pada Muhammad Al-Fatih sehingga berjaya
menaliki Konstantinopel yang dianggap mustahil pada masa itu. Berada di pintu masuk Masjid Fatih yang merupakan pengasas ataupun yang membebaskan Konstantinopel, dan hari ini saya berada di Istanbul. Lihatlah betapa besarnya, tersergamnya Masjid Muhammad Al-Fatih yang merupakan mercu tanda yang sangat hebat ya dalam pembuktian betapa peradaban Islam itu pernah berada di darjat yang paling tinggi. Luas dan penuh dengan kesan-kesan peninggalan sejarah. Namun ada perkara yang sangat unik yang saya perhatikan dan saya akan jelaskan kemudian. Tunggu. Muhammad Al-Fatih sangat panjang ya. Dalam usia yang muda beliau telah pun menyempurnakan salah satu daripada pernyataan Rasulullah SAW bahawa Konstantinopel akan ditakluk oleh seorang pemimpin yang sangat hebat. Jadi beliau telah memenuhkan pernyataan tersebut. Cuma yang agak membingungkan saya, dia tidak sebagaimana di Blue Mosque ataupun di Hagia Sophia. Di sini kurang sekali dari segi pengunjung-pengunjung untuk melihat realiti. Kebanyakan pengunjung-pengunjung pelancong akan pergi ke sebelah Byzantine kepada penguasaan Ottoman secara sepenuhnya, dari perubahan kepada penguasaan oleh Roman Kristian kepada penguasaan Empire Islam. Jadi tempatnya di mana bersemadinya Muhammad Al-Fatih. Lihatlah tuan-tuan puan-puan, kejutan yang saya maksudkan yang saya rasakan unik kerana seluas-luas masjid ini yang merupakan pengasas kepada pembebasan Konstantinopel tetapi kelihatan kosong. Tidak sebagaimana yang ada di Hagia Sophia ataupun di Masjid Biru ataupun Blue Mosque. Apakah sebenarnya yang ingin disampaikan dalam realiti sebegini? Begitu indah, begitu luas. Malah ia adalah masjid di mana adanya pembuktian bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih telah pun laksanakan satu pernyataan oleh Rasulullah SAW, pembebasan Konstantinopel. Namun, kenapa kosong ya? Islam khusus ni di sebelah Eropah
selepas tamatnya pemerintahan Andalusia. Namun sebagaimana saya katakan, pengunjung agak kurang berbanding dengan Masjid Biru dan di Hagia Sophia. Saya tak tahu apa punca dia kalau ikutkan kepada realiti fizikal dia macam inilah, agak kurang pengunjung. Masjid ni sangat luas, dia ada beberapa tingkat, dia ada 3 tingkat, 2 tingkat ya. 2 dia pakai boleh buat. Okey. Kita pergi ke makam dia. Inilah realitinya tuan-tuan dan puan-puan. Di sangat kemegahan, maka manusia di sekeliling akan sentiasa menyanjungnya. Namun apabila kita tidak ada lagi di atas muka bumi, apakah sebenarnya yang akan kita tinggalkan? Legasi untuk ditonton ataupun sebagai satu penjelasan kepada apakah yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan? Saya menuju ke makam Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menyaksikan sendiri lokasi tersebut, dan semoga dengan video ini dapat memberikan tuan-tuan dan perempuan penjelasan walaupun tidak dapat datang ke sini buat masa ini, tetapi setidak-tidaknya mengetahui wujudnya sosok manusia yang digelar Sultan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, yang telah merubah pola geopolitik dunia, khususnya di antara Islam dan bukan Islam. Apakah yang dapat kita pelajari daripada peristiwa-peristiwa pembebasan Konstantinopel? Hari ini Turki dikenali sebagai sebuah negara Islam yang dibendungi dengan sistem ataupun kefahaman sekular. Sejarah telah pun berlalu bagaimanakah pencoretan ataupun pelakaran untuk sejarah dikenang pada masa depan. Inilah yang dapat kita saksikan. Hidup di dunia ini bukanlah kekal selama-lamanya. Namun apa yang kita tinggalkan itu akan menjadi sebagai satu legasi yang perlu diamanahkan kepada generasi yang seterusnya. Sama ada ia akan kekal dengan keindahan, keharmonian sebagaimana yang ditetapkan, atau ia akan dihancurkan oleh tangan-tangan yang mempunyai hati hitam sehitam-hitamnya. Ya Allah, ya Rasulullah, apakah realiti akhir zaman kepada umatmu ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami masih lagi mencari tapak. Ya Allah, kami masih lagi mencari jalan di mana yang telah Engkau janjikan. Janjikan kepada mereka-mereka yang sentiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah-Mu, ya Rasulullah. Ya Allah, apakah yang aku persaksikan ini? Adakah ini pengakhiran kepada perjalanan? Sekadar menjadi tontonan kepada masyarakat yang tidak mengenal arti perjuangan? Atau inilah pengakhirnya kepada suatu kebijaksanaan?
Ya Allah, bukakanlah segala pintu rahmat-Mu untuk sekalian alam. Ya Allah, apakah umat Muhammad akhir zaman itu berwadahkan kepada kenyataan realiti daripada perjalanan junjungan, atau kami telah pun menyimpang daripada realiti yang telah ditetapkan, atau kami telah pun menjauhi daripada kebenaran? Masa Bayu ingin mencari jawapan itu dengan kesaksamaan, ya Rasulullah. Ya Allah,